Selamat datang ke Taklimat Pelaksanaan Kursus Kadet Pegawai Tadbir dan Diplomatik Institut Tadbiran Awam Negara, Intan. Skop taklimat pada hari ini akan meliputi 4 perkara. Transformasi Pegawai Tadbir dan Diplomatik, transformasi Kursus Kadet Pegawai Tadbir dan Diplomatik, kerangka kursus Kadet Pegawai Tadbir dan Diplomatik, dan seterusnya arahan pentadbiran. Skim Perkhidmatan Tadbir dan Diplomatik merupakan skim perkhidmatan elit dan mengalami transformasi sebagai pencetus legasi dari zaman Pramerdeka, Pasca Merdeka sehingga ke hari ini. Dengan pewujudan Malayan Civil Service pada tahun 1904 dan penubuhan Malay Administrative Service pada 1910, telah merintis pembangunan dan kesejahteraan negara. Penyertaan Melayu dalam Malayan Civil Service pada tahun 1921 dilihat sebagai pengiktirafan anak watan dalam kepimpinan negara. External Affairs Service telah diwujudkan pada tahun 1956 bagi mengukuhkan perlibatan negara di peringkat antarabangsa, sebelum digabungkan dengan MCS pada tahun 1966 dan dikenali sebagai perkhidmatan dalam dan luar negeri. Pada tahun 1971, penjenamaan semula PDLN kepada PTD telah melahirkan anda semua sebagai penyambung legasi. Kursus Kadet Pegawai Tadbir dan Diplomatik merupakan kursus intensif yang diwajibkan kepada semua pegawai tadbir dan diplomatik yang baru dilantik bagi melahirkan pemimpin masa hadapan yang kompeten dan berkarisma. Kursus ini telah dimulakan pada tahun 1976 sebagai salah satu syarat lantikan ke dalam jawatan PTD dan dilaksanakan secara sepenuh masa selama 6 bulan kepada kadet PTD. Pengisian kursus DPA telah ditambah baik buat pertama kalinya pada tahun 1980 dan dilaksanakan secara sepenuh masa selama 12 bulan. Peredaran zaman yang berlaku menyaksikan kaedah pelaksanaan kursus DPA pada tahun 1997 dilaksanakan secara terbuka selama 6 bulan dan turut menerapkan elemen praktikal di kementerian dan dijadikan sebagai syarat pengesahan perkhidmatan. Pada tahun 2000, kursus DPA dilaksanakan semula selama 6 bulan sebelum dilaksanakan secara sepenuh masa selama 30 sehingga ke 33 minggu bermula pada tahun 2001. Ianya adalah selaras dengan kehendak perkhidmatan dan ekspektasi yang semakin tinggi. Pada masa yang sama, pelantikan kadet PTD diperkenalkan semula pada tahun 2013 dan kursus kadet PTD dijadikan sebagai syarat pelantikan ke jawatan PTD. Transformasi yang berlaku adalah bagi memastikan PTD sentiasa kekal relevan sebagai skim perkhidmatan premier dalam sistem pentadbiran negara. Bagi meneruskan legasi yang telah terbina, latihan dalam kursus kadet PTD akan menjurus ke arah mencapai 6 objektif berikut. Mengenal pasti ciri-ciri pegawai PTD yang berketerampilan dan mampu menghasilkan prestasi berkualiti dengan produktiviti yang tinggi. Dapat memahami kehendak pelanggan, nilai keinsanan, berhemah tinggi, berbudaya dan berdisiplin, serta dapat mengamalkan semangat kerjasama berpasukan yang berterusan melalui sistem latihan yang menyeluruh. Dapat menghayati dan memahami konsep kepatuhan kepada agama, taat setia kepada bangsa dan negara, bangga terhadap perkhidmatan serta memahami dan mendukung dasar-dasar pembangunan negara. Dapat menghayati potensi peribadi unggul melalui penganjuran program dan aktiviti kursus kadet PTD. Dapat mengenal pasti ciri-ciri pegawai PTD yang berfikiran sejagat dan berupaya
menangani perubahan persekitaran yang dinamik, serta dapat memahami ilmu pengetahuan asas pegawai PTD berdasarkan 8 bidang teras skim PTD. Falsafah latihan kursus kadet PTD mengaplikasikan konsep ASKAR (ASKAR) yang menekankan latihan menyeluruh dalam pembentukan sikap, menyemarakkan peningkatan kemahiran peserta, memahat pemahaman ilmu pengetahuan tacit dan eksplisit kepada peserta, menyuntik tahap kebolehsuaian peserta ke dalam semua kondisi, dan menajamkan daya tahan peserta dalam apa jua cabaran. Berikut merupakan modul-modul di dalam kursus kadet PTD. Sejajar hasrat kerajaan mentransformasi perkhidmatan awam negara, Universiti Melaya UM bekerjasama dengan Institut Takbiran Awam Negara Intan untuk melancarkan program Diploma Pasca Siswazah Pentadbiran Awam DPPA pada Jumaat. Pemangku Dekan Fakulti Ekonomi dan Pentadbiran, Profesor Dr. Raja Rasya berkata, usaha itu bertujuan melahirkan pegawai takbir diplomatik PTD yang berpengetahuan cekap dan memiliki personaliti unggul. Saya lihat ini juga menjadi peluang yang baik supaya adanya usaha sama antara pakar-pakar bidang yang duduk sebelah kanan saya ini yang banyak menjalankan kajian tentang bidang pentadbiran. Jadi mereka dapat bergaul dan juga menegakkan satu pandangan yang tersendiri, yang istimewa, yang menggambarkan pentadbiran di negara-negara selatan demi kepentingan memupuk lagi kebolehan ketangan pentadbiran awam diplomatik nanti untuk negara. Jelasnya program DPPA itu telah mendapat taraf akreditasi sementara di UM. Mulai tahun ini, program berkenaan akan ditawarkan 2 kali setahun di UM bagi setiap kumpulan kursus kadet PTD. Kolaborasi dengan UM ini merupakan salah satu trust strategi Intan dan JPA lah, yang nak menggalakkan serta memperluaskan lagi rangkaian kerjasama antara Intan dan universiti. So, Universiti Melaya ni merupakan satu universiti yang ada sejarah dengan PTD. Sebab way back in 21 tahun sebelum ni, semua PTD yang dilantik perlu melalui program Diploma Pentadbiran Awam di UM. Tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya merupakan taklimat arahan pentadbiran. Sila tumpukan perhatian tuan-tuan dan puan-puan dan mengambil catatan mana yang berkenaan. Kursus Kadet Pegawai Tadbir dan Diplomatik bilangan 2 2014 akan dilaksanakan mulai 26 Oktober 2014 sehingga 30 Oktober 2015. Tuan-tuan dan puan-puan diminta hadir di Intan Bukit Kiara
pada 26 Oktober 2014 untuk urusan daftar masuk asrama mulai 9 pagi hingga 12.30 tengah hari dengan berpakaian smart casual seperti di paparan. Peringatan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kegagalan mematuhi waktu pendaftaran yang ditetapkan boleh diklasifikasikan sebagai tidak bersedia untuk mengikuti kursus kadet PTD dan boleh diarahkan pulang serta-merta. Aktiviti pendaftaran kursus akan bermula pada 27 Oktober 2014 tepat jam 8.30 pagi. Pakaian semasa pendaftaran kursus adalah lounge suit lengkap seperti di paparan. Ujian kecergasan kepada tuan-tuan dan puan-puan akan dilaksanakan pada pukul 10.30 pagi sebelum tuan-tuan dan puan-puan dibawa ke lokasi group integration pada pukul 2.30 petang. Tuan-tuan dan puan-puan diminta untuk menyediakan semua dokumen dan bayaran seperti berikut dan dikemukakan semasa pendaftaran. Tata cara pemakaian sepanjang berkursus bagi peserta lelaki. Lounge suit hitam berbutang 3 tidak bercorak. Kemeja putih berlengan panjang tidak bercorak. Tali leher berwarna gelap. Stokin hitam melebihi buku lali dan tidak bercorak serta kasut hitam bertali dan sentiasa dikilatkan. Tuan-tuan perlu memastikan rambut sentiasa pendek, kemas, sopan dan tidak diwarnakan serta misai, janggut dan jambang hendaklah sentiasa dicukur. Tata cara pemakaian sepanjang berkursus bagi peserta wanita. Lounge suit hitam berbutang 3 tidak bercorak dengan kain tidak berbelah. Tudung perlu kemas dan rapi. Bagi yang tidak bertudung, perlu memakai netting hitam tidak beribbon dan rambut tidak diwarnakan. Berikut merupakan tata cara pakaian sukan sepanjang tempoh berkursus. Pemakaian batik adalah diwajibkan kepada semua peserta pada setiap hari Khamis. Urusan penyeragaman akan dilaksanakan oleh peserta kursus kadet PTD bilangan 2 2014. Para peserta juga dikehendaki menyediakan pakaian kebangsaan bagi tujuan menghadiri program kerohanian dan majlis rasmi sepanjang tempoh berkursus. Sebelum tanda nama kursus kadet PTD dibekalkan, tuan-tuan dan puan-puan dikehendaki menyediakan tanda nama berlatar belakangkan hitam dengan tulisan putih tanpa sebarang logo agensi. Pakaian Planters Order merupakan pakaian rasmi peserta kursus kadet PTD bagi sebarang pergerakan di luar kampus.
Jika anda ada sebarang kemusykilan, sila berhubung dengan pegawai bertanggungjawab seperti di paparan. Akhir kalam, selamat maju jaya kepada semua peserta kursus kadet pegawai tadbir dan diplomatik bilangan 2 2014. Semoga kita berjumpa lagi.